Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perang politik di Malaysia makin hangat dan makin luar biasa. Yang lebih menghairankan ialah ianya kini melibatkan perkara-perkara yang dah melampau. Hari ini dilaporkan daripada berita harian online menyebut isu dakwaan Perikatan Nasional Rasuah Agung, Ketua Pembangkang lapor polis. Saudara-saudara sekalian, isu yang paling hangat sekarang ini adalah apabila wujud dakwaan kononnya Perikatan Nasional merasuah agung. Itu yang dilaporkan dalam media. Akhirnya Ketua Pembangkang tak tahan lagi, lapor pula kepada polis. Jadi, mana yang betul? Adakah dakwaan itu memang dibuat-buat ataupun memang benar-benar berlaku? Pejabat Ketua Pembangkang hari ini membuat laporan polis di Ibu Pejabat Daerah IP Didang Wangi hari ini susulan dakwaan dan fitnah mengaitkan Perikatan Nasional PN dan pemimpinnya cuba merasuah yang di Pertuan Agong seperti yang tular di media sosial. Setiausaha Sulit kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ahmad Ikhwan Fadli berkata, laporan polis dibuat bagi membersihkan imej baik Ketua Pembangkang, merangkap Setiausaha Agung Perikatan Nasional yang terjejas kerana fitnah yang dilemparkan. Beliau menggesa pihak tidak bertanggungjawab dengan sengaja mereka reka cipta cerita mengenai dana 1 bilion ringgit ini untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, termasuk menuduh Pembangkang mendalangi langkah Dubai supaya berhenti memainkan fitnah itu. Selain itu, beliau juga kecewa dengan sikap pilih kasih kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pihak yang memainkan isu 3R kaum, agama dan raja kerana lebih cenderung menghukum pemimpin Pembangkang saja, tetapi tidak mengambil apa-apa tindakan ke atas pemimpin maupun penyokong kerajaan, kata mereka. Kata mereka lagi, kami kesal kerana kerajaan tidak menunjukkan kesungguhan dalam menyekat penyebaran fitnah yang membabitkan nama baik yang di Pertuan Agong. Artikel berkaitan dimuat naik pada 8 Januari lalu dan sehingga kini masih ada dan boleh diakses, kata mereka lagi. Apa respon daripada pihak kerajaan dan penyokong kerajaan? Tiada. Di manakah Menteri Komunikasi? Di manakah Menteri Undang-Undang? Di manakah Menteri Digital? Tiada tindakan diambil, kata mereka. Sedangkan mereka bercakap mengenai isu 3R. Tetapi itu jelas memberi implikasi negatif terhadap imej yang di Pertuan Agong tidak disekat pun, bahkan dibiarkan. Adakah ini sengaja? Kata mereka lagi. Saya pasti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Komunikasi Polis Diraja Malaysia mempunyai segala kepakaran dan keupayaan untuk menjejak penderhaka yang memfitnah yang di Pertuan Agong, katanya pada sesi sidang media selepas membuat laporan polis pagi tadi. Ditanya adakah akan menyaman pengguna media sosial termasuk pemilik portal yang memuat naik artikel memfitnah Ketua Pembangkang, Ahmad Ikhwan berkata perkara itu akan dibincangkan dengan peguam untuk mempertimbang tindakan perundangan selanjutnya terhadap mereka. Justru beliau berharap kerajaan tidak pilih bulu sekaligus mengambil tindakan terhadap pihak termasuk yang pro kerajaan dikesan melakukan provokasi atau sengaja mengapi-apikan isu berkait 3R. Saya minta polis dengan segala kekuatan menggunakan kepakaran yang ada untuk menjejaki orang yang menulis artikel ini, orang yang memuat naik artikel ini dan menyebarkannya dengan tujuan jahat, kata mereka lagi. Saya minta semua rakyat Malaysia berdoa agar fitnah ini dihentikan, termasuk langkah Dubai yang mengaitkan nama baik yang di Pertuan Agong perlu dihentikan. Tiada kena mengena dengan Ketua Pembangkang, kata mereka. Jangan hanya semut dekat Dubai, kita nampak gajah depan mata, dia tak nampak. Ini pesanan kepada kerajaan, katanya. Semalam Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pihak berkuasa menyiasat dakwaan seorang pemimpin PN terbabit dalam cubaan merasuah individu berpengaruh dan ahli parlimen untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Memetik laporan FNT, dakwaan itu yang diserkan sebuah blog mendakwa pemimpin PN dan yang juga seorang ahli parlimen didakwa
menyediakan dana berjumlah 1 bilion ringgit untuk memberi rasuah kepada ahli parlimen kerajaan agar menarik balik sokongan kepada Perdana Menteri. Datuk Azman Abidin berkata, pihaknya berharap polis boleh menjalankan siasatan terhadap dakwaan itu jika ia dikatakan benar. Saudara-saudara sekalian, itulah dia isu paling hangat hari ini dipetik daripada BH Online. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita boleh kata bikin malulah mereka nih, kata mereka. Apabila kalau benar sudah cukup angka, nak tunggu lagi lama buat apa? Kamu share video ini supaya semua orang yang percaya kononnya betul-betul Perikatan Nasional sudah ada 120 SD yang dinyatakan didakwa oleh Raja Petra dan juga disokong oleh Sanusi. Anda harus dengar video ini dan share kerana ini penerangannya yang akan membuatkan Anda mula berfikir logik, tidak lagi berfikir gila-gila, tidak lagi diperbodohkan oleh orang-orang tertentu. Kalau benar sudah cukup angka, nak tunggu lagi lama buat apa? Itu soalan pertama tentang isu SD 120 itu. Coba fikir betul. Kalau betul lah sudah cukup angka, buat apa tunggu lama-lama lagi? Paling mudah kita ada rekod. Waktu kerajaan Pakatan Harapan tumbang disebabkan oleh langkah Sheraton, yang mana Muhyiddin Yassin akhirnya angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, tiada penangguhan masa langsung dibuat oleh Muhyiddin. Bahkan kalau boleh, pukul 3 pagi pun mereka akan angkat sumpah sebab terlalu takut, tidak mampu atau digagalkan di tengah jalan. Jadi kenapa pula kali ini tiba-tiba sudah 1 minggu penyataan kononnya ada 120 SD itu tidak kejadian juga. Mereka sebenarnya bohong. Itu saja yang boleh kita cakap. Karena kalau betul ada, nak tunggu apa lagi? Dulu langkah Sheraton tengah malam pun angkat sumpah. Kalau boleh dibangunkan semua rakyat untuk dengar pada waktu subuh. Boleh pula waktu itu. Tapi kenapa sekarang? Itu soalan pertama. Selain blogger pelarian, yaitu Raja Petra Kamarudin, yang disebut-sebut sekarang sebagai blogger pelarian, dan 2-3 tiktokers yang gairah bercakap mengenai sudah cukup angka untuk menjatuhkan kerajaan, satu-satunya pemimpin Perikatan Nasional yang sama tergairah tentang perkara ini ialah Menteri Besar Kedah, yaitu Sanusi Maknur. Beberapa hari lalu beliau dipetik sebagai berkata bahwa jumlah SD atau akuan bersumpah bagi tujuan itu sudah pun mencukupi. Pemimpin yang lain diam saja tidak gairah, tapi Sanusi Maknur pula satu-satunya yang paling gairah tentang perkara ini. Macamlah Sanusi itu ahli parlimen, macamlah Sanusi itu boleh dilantik menjadi Perdana Menteri. Jauh panggang dari api. Bagaimanapun tambahnya, blok pembangkang hanya menunggu masa saja untuk mengumumkannya. Kata Sanusi, cukup sudah jumlah SD, semua tunggu hari saja. Di sini agak pelik kenyataan Sanusi itu. Jika benar sudah cukup angka, nak tunggu apa lagi? Nak tunggu lama lagi buat apa? Nak tunggu lama lagi buat apa? Ada satu lagu yang Anda pernah dengar. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama, nanti direbut orang. Jangan tunggu lama-lama, tunggu lama-lama, nanti kantoi membohong. Begitulah lagunya. Ini patut diumumkan. Kalau benar jumlah itu sudah cukup, ia patut diumumkan dengan segera, supaya kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim dapat dijatuhkan serta-merta. Nak simpan angka itu sampai bila? Tak akan nak tunggu tahun depan lagi. Tak akan nak tunggu bulan 13 lagi. Logiknya, tiada sebab sama sekali untuk menangguhkan apa jua gerakan. Kalau benar Anwar sudah boleh dijatuhkan. Tambahan pula, dengan menangguhkan lagi bermakna
membiarkan Anwar lebih lama kekal sebagai Perdana Menteri. Tak pedih hatikah melihat Anwar terus duduk sebagai Perdana Menteri? Haha, lihat bagaimana Anwar melakukan gerakan untuk menjatuhkan Muhyiddin Yassin bila beliau sudah cukup angka sebelum ini. Sebaik saya cukup angka dalam genggamannya, beliau tidak berlengah dan bertangguh lagi. Sebaliknya terus mengadakan sidang media di sebuah hotel di ibu negara. Sambil itu, surat memohon menghadap yang di Pertuan Agong juga turut dipersembahkan. Itu baru betul jika benar sudah cukup angka. Ini tidak. Walaupun Sanusi kata sudah cukup angka, tapi katanya mereka hanya menunggu masa untuk melakukan gerakan menjatuhkan kerajaan. Persoalannya, benarkah sudah cukup angka? Ataukah itu hanya sekadar propa, hayalan, angan-angan Mat Jenin, dan itu adalah fata morgana, kata Ahmad Maslan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.